Kalau gas bocor, apa nak buat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bersiaran lagi. Bersiaran lagi pada malam ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, apa khabar? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah. So, yang mana yang kurang sihat tu, saya doakan semoga berada dalam keadaan kembali normal lah, insya-Allah, kembali sihat insya-Allah. Selamat sejahtera juga. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan, tuan-puan yang teman saya pada malam ni ataupun tengok saya punya video ni di masa recorded live nanti insya-Allah. Sebelum saya mula, saya nak check saya punya suara jelas ke? Kalau tak jelas boleh letak dalam ruangan komen. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh juga letak dalam ruangan komen. Saya cuba jawablah mengikut pengetahuan yang saya ada insya-Allah. So jangan juga lupa share video ni. InsyaAllah bila kita sebarkan ilmu-ilmu ni, mungkin kita boleh beri manfaat kepada orang lain juga, insyaAllah. So tajuk malam ni adalah kalau berlaku kebocoran gas, apa yang kita nak buat? Okey, tong gas, bocoran gas ni yang kita spesifik lah kepada tong gas memasak lah. So yang mana suri rumah selalu duk mengadap tiap-tiap hari apabila memasak. So tong gas ni dah menjadi benda yang wajib ada kat rumah. Setiap rumah at least mesti ada 1 biji. Dan ada yang 2, dan kadang-kadang ada yang 3. Yang mana yang musim-musim PKP ni dia berniaga kat rumah, dia masak, dia deliver. Okey. Dan mesti ada suri rumah ataupun siapa-siapalah, mungkin juga suami-suami yang tolong isteri masak ni ada pengalaman gas bocor. Kalau pernah ada pengalaman, boleh share dekat situ. Saya pernah. So gas bocor ni kalau nak ikutkan, hampir ke semua orang berpengalaman. Dan ada juga yang tak bernasib baik. Bila bocor gas boleh menyebabkan letupan dan kebakaran. Ada. Tu kes-kes yang tidak bernasib baik lah. So jangan bimbang. Selepas daripada ni, insya-Allah saya cuba bantu apakah perlu yang kita buat, apakah yang benda yang kita tak boleh buat semasa kebocoran gas ni. Jom sebelum tu kongsilah, tekanlah share. Semoga perkongsian saya pada malam ni dapat juga beri manfaat kepada orang lain supaya ramai lebih waspadalah apabila berlaku kebocoran gas ni. Okey. Dan kebocoran gas ni ada beberapa tanda lah bila gas tu bocor. Yang pertamanya adalah bau. Bau gas ni, asalnya gas yang ada dalam tong gas ni, dia tak ada bau. Propan dengan butane ni sejenis gas yang tak ada bau. Dia masukkan sejenis chemical dalam campuran dia tu supaya keluar bau. Bila keluar bau, senanglah ada kebocoran kita dapat detect. So macam mana kalau chemical tu kita tak letak? Kita pun tak tahu ada bocor ke tak. Tahu-tahu meletup. Kan? Tahu-tahu terbakar. Tahu-tahu lemas. Okey, itu yang pertama. Pertamanya adalah bau. Bau dia ni boleh seakan-akan bau telur busuk ataupun bau belerang. Siapa yang pernah bau belerang, siapa yang pernah handle dengan belerang. Belerang ni pakai belerang. Telur busuk mesti you ada, kita pernah jumpa dengan telur busuk kan. Seakan-akannya macam tu. Dan bunyi
Yang keduanya adalah bunyi. Bunyi dia berdesis. Tengok atas besar bocor lah. Tak semestinya kes semua ada bunyi. Tapi kes-kes kecil yang halus-halus sebenarnya tak ada keluar bunyi pun. Ni yang agak lubang dia agak besar dan dia ada bunyi. Sebab tekanan daripada tong gas tu menyebabkan dia bunyi macam siolan, berdesis. Mana lebih kurang macam tu. Yang ketiganya adalah bila berlaku bocoran tu terlalu lama dan besar, dia boleh menyebabkan kita boleh nampak macam awan-awan, ada kabus putih di tempat yang bocor tu lah. Kalau dapur bocor, di bahagian dapur tu kita nampak macam berkabus. Tu yang ketiga. Yang keempatnya adalah warna api. Kalau ada kebocoran, sepatutnya sebenarnya adalah berwarna biru. Api untuk memasak warna biru. Kalau ada masalah, warna api tu dia tak biru lah. Dia jingga ada kekuning-kuningan macam tu, kemerah-merah macam tu. So, kena berhati-hati. Warna ni pun kita boleh tengok. Sebab kalau warna selain daripada biru, dia kurang efektif untuk masak. Yang tu tak apa lagi. Dia menghasilkan gas monoksida. Ya, api yang tidak warna biru ni, jingga ataupun kemerah-merahan tu, dia mengeluarkan gas karbon dioksida. So kita boleh tengok daripada bentuk kuali tu, kalau dia ada hitam tu, maknanya pencampuran gas dalam pencampuran gas memasak tu, dia ada, contohnya ada terganggu, menyebabkan keluar campuran gas tu dia tak betul, menyebabkan keluarnya gas karbon monoksida. Gas monoksida ni beracun. So boleh menyebabkan dia boleh menyebabkan kerosakan otak dan boleh menyebabkan kematian. So hati-hati dengan warna. Bila dah keluar warna api selain daripada biru, pergi servis. You punya dapur tu, stove tu, you pergi servis ataupun beli barulah. Okey. Tu yang keempat. Yang kelimanya adalah kalau ada pokok-pokok, you ada letak pokok-pokok di dekat-dekat dengan dapur tu, boleh tengok pokok tu jadi layu. Jadi layu. Walaupun you dah jaga dia, pokok tu boleh tengok pokok tu layu. Kalau you tak jaga dia, memang confirm layu lah. Tapi hari ni you jaga elok, semua elok, letak tengah matahari apa semua bagai, tapi pokok tu jadi layu. Tu adalah antara petanda-petandanya lah. Tapi kesan layu tu dia bocor kecil. Bocor kecil berpanjangan. So menyebabkan pokok tu layu. Dan seterusnya adalah yang kelima, yang keenam, tempat bocor tu ada kajian bagi tahu dia bersemut. Semut suka bau tu. So semut akan berkumpul tempat yang ada kebocoran tu. Kalau rumah tu bersemut, kalau rumah tu tak ada semut, tak adalah nampak semut tu. So tempat tu bersemut. Dan last kali, yang ketujuhnya adalah you punya kegunaan tangki tong gas ni cepat habis. Dan you boleh tahu dah, ni mesti ada memasak memasak sama je. Frekuensi masak tu sama je. Tapi kali ni tong gas tu cepat habis. Cubalah tengok. Okey. Dan bau gas ni, benda-benda bau gas ni, kita kena ajar ahli keluarga kita supaya tahu macam mana bau gas ni. Kita kena kenal bahaya tu. Kalaulah kita tak kenal, maka kita tak tahu benda tu bahaya. So ajarlah anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun dah mungkin boleh ajar dah. Ajar dia bau ni adalah bau gas. Kalau ada apa-apa, kalau ada bau ni, bagi tahu. Dan apa perlu kita buat. Sebagai contohnya macam ni lah, kalau tak tahu, kita saya terlintas, kita bagi ular. Ular tu bahaya. Tapi kita bagi mainan ular ke budak. So lalas budak tu tak fikir benda tu bahaya. Itulah antara contoh lah saya terlintas. So kena kenal dulu bahaya. Bahaya sekarang ni adalah bau. Okey.
So apa nak kena buat? Yang pertama, apabila bau saja ataupun bau bunyi berdesis ke apa, yang pertama buka pintu ataupun tingkap supaya ada pengudaraan. Supaya udara dalam keluar dan ada udara luar boleh masuk, menyebabkan pencairan berlaku. Maknanya dia bercampur dengan udara yang bersih, lama-lama dia akan hilanglah dengan macam tu, secara automatiknya macam tu. Dan yang kedua, apabila dah buka tingkap semua, kita kena cari tempat yang bocor tu. Yang pertama nak kena tengoknya adalah tombol masak. Berada dalam keadaan off ataupun still lagi on. Kan kita boleh sepulaskan lagi besar, api kecil apa kan. So pastikan berada dekat off lah. Okey. Kalau lah dah off kat situ, kalau dah puncanya dekat situ, kita tahulah puncanya kat mana dan kita off, insya-Allah dah selamat lah. Kalau misalnya kata masih lagi kita tengok keadaan tu adalah dalam keadaan dah off dah, seterusnya apa nak kena buatnya adalah tengok, tutup injap gas. Tutup kepala, cabut kepala. Cuba kalau ada bunyi, bila dah kita buat macam tu dah tak keluar bunyi, maknanya kita settle lah kita punya problem tu. Dan yang ketiga, masa bocor ni, bila dah tutup gas semua tu, jangan sesekali buka sebarang switch. Buka ataupun tutup sebarang switch. Sebab bila ada switch buka apa semua, dia dekat dalam tu dia ada spark. Ada sumber api. Dan boleh menyebabkan letupan lah. So, elak. Jangan sesekali bila ada bau bocor, bila ada bau gas keluar, jangan buka switch. Dan juga, jangan telefon. Dalam telefon ni kan ada bateri. Bila kita guna, bateri tu dia akan trigger, boleh ada spark dalam tu dan boleh menyebabkan letupan juga. So ingat, bila ada kes kebocoran macam ni, jangan sesekali buka ataupun tutup lampu atau apa-apa switch lah. Dan juga jangan gunakan telefon. Ni kebocor ni telefon suami. Macam mana nak buat? So jangan, you handle dulu. You sudah tahu sekarang, you handle dulu. Lepas tu kena belajar. InsyaAllah saya cuba bantu. Dan yang lepas daripada tu, cuba tunggu bila dah sumber dah tutup, kita tunggu bau tu hilang. Lepas daripada tu kita dah tutup sumber, insya-Allah sumber tu dah okey, bila dah ada tingkap dah buka, bau pun dah hilang, lepas tu kita cek apa masalah dia. Seterusnya adalah kita tengok keadaan tong gas. Kepala. Adakah kepala dia problem? Dia punya tombol kunci tu dah loose ke ataupun macam mana? Kita boleh tengok. Keadaan hos kita boleh cek macam mana? Kita gunakan air sabun. Ataupun kita boleh pasang balik, kita tengok, kita rendam dalam air, kita boleh tengok ada kesan kebocoran tak. Kalau ada bocor, kalau kita letak sabun, dia berbuih lah. Kalau letak dalam air, dia akan ada gelembung-gelembung air. Kita boleh tengok macam tu lah. Okay. Dan last kalinya adalah kalau misalnya kata kita ada jumpa, yang paling kerap berlaku kebocorannya adalah pada 3 tempat. Tempat yang pertamanya adalah seal. Dalam tom tu, dia dah sekalikan ada rubber seal, getah dekat dalam tu. Sama ada getah tu dah worn out ataupun dah haus. Tu yang pertama. Yang keduanya adalah kepala gas rosak. Dia punya kunci dia dah tak ketat, dia punya jarum kat dalam tu dah ada problem, kemungkinan. Dan yang ketiganya adalah hos. Bila hos lama tak tukar, dia boleh jadi crack ataupun digigit tikus ke macam tu, ataupun dah dia punya penyambungan dia, bila kita selalu tukar gas tolak masuk, dia boleh menyebabkan
longgar lah. Okey, daripada situ kita boleh tahu dah, kita mesti akan jumpa punya apakah dia punya masalah, dan tukar baru. Bila tukar baru, kalau host tukar, kalau host problem, tukarlah host. Kalau kepala yang problem, tukarlah kepala. Selepas daripada tu, pasang semua balik, uji semula. Letak sabun semula, tengok keadaan okey tak okey. Tunggu sekejap, ada keluar bau tak ada bau. Lepas daripada tu, okey, insya-Allah okey. Dan sekarang ni dah ada jual dah alat pengesan gas. Dan sekarang ni dah kalau ada benda tu lagi baguslah, dia boleh bagi alert dekat kita. So benda sekarang ni pun dah canggih dah. Alat tu boleh connect kepada telefon. Bila ada kebocoran gas, automatic alert dalam kita punya smartphone. So kalau ada lebih baguslah. Dia macam juga dengan smoke detector. Benda tu untuk remind kita kalau ada apa-apa bahaya. Okey, itu saja perkongsian saya pada malam ni. Saya recap balik apa dia punya langkah-langkah. Langkah yang pertamanya adalah buka pintu dan ataupun buka tingkap untuk pengudaraan. Yang keduanya adalah tengok balik dia punya tombol sama ada berada dalam keadaan terbuka. Yang ketiganya tutup kepala gas. Yang keempatnya adalah elakkan daripada buka switch ataupun tutup switch ataupun menggunakan handphone sehinggalah bau tu hilang. Lepas tu boleh pakailah. Seterusnya periksa keadaan tong gas, periksa kepala gas, periksa hos. Tengok masalah kebocoran tu berlaku pada bahagian mana. Seterusnya you boleh check. Dan yang seterusnya, yang last kalinya adalah tukar baru. Bila tukar baru, kita sekali lagi kita check, reconfirm balik sama ada okey ke tak okey. Dan jangan sesekali uji kebocoran ni gunakan api. Saya pernah tengok dekat satu kedai ni, bila dia ada pasang semua, dia bakar dia surat khabar, dia lalukan dekat host tu. So jangan sesekali buat macam tu. So jangan. Gunakan air sabun, lagi selamat. Kalau betul-betul ada bocoran dekat situ, dengan sekali-sekali dia dengan dia macam-macam boleh berlakulah. So itu saja daripada saya, perkongsian saya pada malam ni, dan saya harap semua boleh faham dan tahu apakah do and don't, dia punya step dia. Dan cuba kalau benda ni bermanfaat, cuba kongsikan kepada orang lain juga dengan klik button share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.